kenapakah Upin Ipin sangat popular di Indonesia? Jom kita bincangkan. Sedia? Satu, dua, tiga. Okey, sebagai rakyat Malaysia, mesti korang rasa pelik kan kenapa agaknya Upin Ipin ni lebih popular di Indonesia compare di Malaysia. Kalau di media sosial tu, Twitter ke, TikTok ke, Instagram ke, ramai peminat Upin Ipin dari Indonesia ni, diorang rajin share tentang Upin Ipin, edit gambar lah, foto lah, buat memes lah dan macam-macam lagi. Dan kalau kita pula sebagai rakyat Malaysia ni pergi ke Indonesia, dekat airport tu je kita dah cakap kita rakyat Malaysia je, diorang akan tanya macam-macam. Tanya apa khabar Upin Ipin, Kak Ros makan apa, ayam goreng ke, walaupun kita tak cakap macam tu, tapi itulah di antara soalan yang orang tanya bila orang tahu je kita dari Malaysia. Susanti! Iya! Nah, terima kasih pinjamkan kita orang. Oh, sama-sama. Sebelum saya boleh bincangkan jawapan dia, saya nak kongsikan sedikit yang mana sebenarnya untuk sesuatu jenama ataupun artis ni nak terkenal di Indonesia bukanlah mudah. Sangat-sangat susah. Di antara artis Malaysia yang telah berjaya ke Indonesia, di antaranya macam Datuk Siti, Amy Search, Zamani. Kenapa agaknya ianya berlaku? Sebab rakyat Indonesia ni susah untuk nak menerima karya daripada luar negara. Mereka lebih agak protektif, lebih kepada support diorang punya local industry. Tarian dong! Saya suka banget. Asyik! Sejarah tayangan Upin Ipin di Indonesia ni sebenarnya bermula pada tahun 2008 yang mana ketika itu ditayangkan pertama kalinya di stesen Indonesia namanya TPI ataupun sebutannya TPE yang mana sekarang ni telah dikenali sebagai MNC TV. Dan ketika itu sebenarnya sebagai salah satu stesen TV yang baru, MCTV ketika itu tak mampu nak bayar harga yang ditetapkan oleh Leskopak Production untuk siri Upin Ipin. Sebab itulah Leskopak mencadangkan cara bayaran melalui profit sharing. Yang mana setiap profit melalui siri Upin Ipin tu dikongsikan kepada dua bahagian iaitu MNCTV dan juga Leskopak. Konsep ni sebenarnya agak susah nak diterima pada peringkat awal oleh MNCTV, tetapi oleh kerana mereka ketika itu tidak ada modal, jadi mereka setuju dengan metod ini. Tapi siapa sangka dah berbelas-belas tahun Upin Ipin ditayangkan di MNCTV ni, pendapatan Upin Ipin di MCTV melebihi daripada harga kos sebenar yang ditetapkan pada asalnya. Mana tidaknya, siri Upin Ipin yang setengah jam tu ditayangkan dalam slot 1 hingga 2 jam di MCTV. Yang mana selebihnya itu dipenuhi dengan slot iklan. Sebab itulah peminat Upin Ipin di Indonesia dapat menonton Upin Ipin dengan durasi yang lebih panjang dan lebih kerap sebab banyak slot iklan nak masuk. Itulah siri Upin Ipin mula terkenal dan sangat popular di setiap kota di Indonesia. Tak kisahlah kat Bandung ke, Jakarta ke, Jogja ke, semua orang kenal Upin Ipin. Dan semenjak itu juga stesen TV MNC TV dah menjadi antara stesen TV yang terkenal di Indonesia kerana Upin Ipin. Ayo ikutan animasi spesial Upin Ipin Belajar Sambil Main Sabtu 4 Oktober jam 5:30 sore di MNC TV. Betul. Reason yang seterusnya adalah sebab konten ataupun cerita Upin Ipin tu sendiri. Seperti yang kita tahu, cerita Upin Ipin ni berkisarkan tentang kehidupan di kampung, permainan di kampung, budayanya, makanan dia dan macam-macam lagi. Dan ianya sebenarnya tak lari jauh dengan cara hidup masyarakat di Indonesia. Lebih-lebih lagi dengan konten Islamik ketika bulan Ramadan, orang Indonesia memang suka cara Upin Ipin berpuasa, solat dan konten-konten macam itulah yang mendekatkan siri Upin Ipin dengan rakyat Indonesia. Dan selain itu juga, watak Upin Ipin ni direka dalam keadaan yang tidaklah begitu sempurna macam manusia biasa. Iaitu kadang-kadang Upin Ipin ni ada buat silap, kadang-kadang kena marah dengan Kak Ros, pada masa lepas mungkin dia tak buat kerja sekolah dan pada masa sama juga dia bergembira bersama dengan kawan-kawan dia. Itulah yang unik tentang Upin Ipin sebab jalan ceritanya begitu dekat dengan penonton di Indonesia. Kawan-kawan! Kita ada benda baru! Jom main! Yang seterusnya pula sebab kenapa Upin Ipin popular, pengenalan watak Susanti dia dalam cerita Upin Ipin. Murid-murid, kita ada kawan baru. Kenalkan diri kamu. Nama saya Susanti. Hai teman-teman. Hai. Saya dari Jakarta. Saya harap teman-teman semua senang sama saya. Senang? Kita susahkan dia ke? Watak Susanti ni dihasilkan oleh Leskopak untuk menghargai peminat Upin Ipin di Indonesia. Sebab itulah orang Indonesia suka tengok watak Susanti, ialah watak orang Indonesia
berada di dalam dunia animasi Upin Ipin. So diorang rasa macam terharu dan menghargai animasi Upin Ipin. Sebab tu diorang rasa lebih sayang dan suka dengan siri animasi Upin Ipin. Selain itu juga Watak Susanti ni ada memperkenalkan budaya, pemakanan ataupun cara bertutur rakyat Indonesia di dalam siri Upin Ipin. Jadi bila penonton di Indonesia ni tengok je siri Upin Ipin ada Susanti, diorang memang sangat-sangat suka. Sebab itulah dapat membantu siri Upin Ipin lebih popular di Indonesia. Iya, kamu semua buatan Malaysia. Enggak, saya buatan Indonesia. Selain itu juga, lagu Sahabat Selamanya juga direka untuk merapatkan hubungan baik di antara negara Malaysia dan Indonesia. Lagu Sahabat Selamanya ni merupakan kerjasama dan dinyanyikan oleh band padi dari Indonesia. Sebenarnya band padi ni merupakan salah satu band yang terkenal di Indonesia, tetapi ketika lagu ini dihasilkan sekitar 2013, nama band padi ni agak kurang popular. Jadi dengan kerjasama menghasilkan lagu Sahabat Selamanya untuk Upin dan Ipin ni, band padi tiba-tiba terus meletup. Dan lagu Sahabat Selamanya pun meletup juga dan ianya digemari oleh orang di Malaysia dan juga di Indonesia. Sampai sekarang semua orang memang suka dan enjoy dengan lagu Sahabat Selamanya. Karena sahabat untuk selamanya. Karena sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Dengan lirik lagu dia yang simple, menggalakkan perpaduan, mengeratkan silaturahim, lagu Sahabat Selamanya memang satu langkah yang bijak untuk mempopularkan lagi animasi Upin Ipin di Indonesia. Sebenarnya selain lagu Sahabat Selamanya, boleh dikatakan lagu-lagu lain pun digemari oleh peminat Upin Ipin di Indonesia. Dan di antara lagu-lagu ni sebenarnya lagu-lagu yang mengetengahkan lagu-lagu negeri tertentu. Sebagai contoh, lagu Boria Suka-Suka yang sangat digemari oleh peminat Upin Ipin di Indonesia. Ianya terbukti setiap kali Ashila Puteri iaitu pelakon suara Upin Ipin membuat persembahan di Mum and Kids Awards di Indonesia. Setiap kali dia buat persembahan, mesti orang akan minta lagu Boria Suka-Suka sebagai salah satu lagu yang dipersembahkan oleh Ashila Puteri. Mari semua, rakan dan kawan, Boria suka-suka kami denangkan. Jadi secara keseluruhannya, lagu-lagu dalam cerita Upin Ipin ini menjadi salah satu faktor mempopularkan siri Upin Ipin sebab orang Indonesia ni memang suka lagu kan. Jadi setiap lagu ni ada je peminat dia yang tertentu. Tambah pula baru-baru ni Let's Kompak keluarkan lagi satu lagu. Ini memang khusus untuk peminat Upin Ipin di Indonesia iaitu Goyang Upin Ipin. Dah tentulah Goyang Upin Ipin ni bertemakan lagu dandut. Jadi memang khusus kepada peminat Upin Ipin di Indonesia. Jadi diorang pun suka dengan lagu Goyang Upin Ipin ni, berdandut bersama Upin Ipin. Jadi tambah lagi populariti Upin Ipin di Indonesia. Mari semua, kita menari hiburkan diri. Goyang, 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 goyang semua kasih happy. Sebab yang seterusnya pula adalah kepelbagaian watak dalam siri Upin Ipin. Macam watak Mail, watak Jaji, watak Meme. Kepelbagaian watak ni sebenarnya jarang-jarang berlaku di dalam masyarakat di Indonesia. Sebab itulah bila mereka tengok watak-watak ni begitu unik, begitu berbezanya, jadi mereka rasa memang tertarik dengan setiap watak yang ditampilkan. Macam watak Jaji. Mungkin mereka tak ada watak ataupun kawan-kawan yang berbahasa Sing. Tapi bila dipaparkan dalam cerita Upin Ipin, mereka rasa macam watak Sing ni satu watak yang kelakar dan menghiburkan. Cepat! Peti pertolongan cemas mana? Elsa luka! Kita ada watak Kak Ros yang suka marah-marah. Diorang pun suka juga. Ada watak Opah yang suka memberi nasihat. Diorang pun suka juga. Begitu juga dengan watak Mail yang suka berniaga. Diorang mungkin rasa watak ni macam watak yang selamba tapi rasa karakteristiknya begitu unik. Jadi semua watak dalam siri Upin Ipin memang mempunyai peminatnya tersendiri. Ini juga merupakan salah satu faktor kenapa siri Upin Ipin popular di Indonesia. Populariti Upin Ipin memang terbukti sebab setiap tahun dah 5-6 tahun Upin Ipin menang anugerah Mum and Kids Awards di Indonesia. Upin dan Ipin. Dan bila kita tengok rating Upin Ipin di MCTV pun sangat tinggi dan ianya merupakan animasi nombor 1 di Indonesia dengan rating yang tinggi mengalahkan rating-rating animasi tempatan yang lain. Jadi itulah di antara sebab kenapa Upin Ipin sangat popular di Indonesia. Upin Ipin ni bukan watak animasi je tau. Dia merupakan satu ikon negara Malaysia. Sebab apa?
Sebab bila orang sebut je nama Upin dan Ipin, orang akan membayangkan Malaysia. Jadi sampai bila orang Indonesia ni datang je Malaysia, first kali nak jumpa Upin Ipin ataupun nak makan ayam goreng. Sedapnya ayam goreng. Jadi macam mana? Kalau anda adalah salah seorang peminat Upin Ipin dari Indonesia, cuba kongsikan kenapakah anda suka menonton Upin Ipin dari dulu sampai sekarang. Okey, kongsikan di ruangan komen.